Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang ya kepada kamu. Nama siapa bang? Durai Raja. Dari mana? Melaka. Melaka mana? Melaka Bukit Atik. Bukit Atik. Ni siapa? Girlfriend? Tak, ni saya ni. Isteri. Nama siapa kak? Punggodi. Punggodi. Okey. Apa masalah Punggodi? Saya sini semua sakit aja. Ini Satu badan lah. tak apa. Tapak kaki semua. Terus sakit. Berapa lama? Sudah 1 tahun lebih. Satu Saya tahun pada lebih. ubat makan pun tak ada kurangnya. Hari-hari dia juga urut. Urut pun sama juga. Sama. Begitu. Tapi sikit aja kurang. Nanti sudah naik. Tu kena balik, Kita sakit naik balik. semua sakit. Okey, tahu tempat ni dari mana? Ni tempat ni. Tempat ni. Ni Masjid Tanah. Tak tahu dari mana? எப்படி Oh, தெரியும்? ni daripada ni Google Chrome. Google. Google. Okey. Pernah tengok YouTube saya? Tak ada. YouTube Cuma tak tengok ambil dah. alamat Ambil je. alamat je. Okey. Baik. 1 tahun lebih, satu badan sakit. Hilang sikit, datang balik sakit. Hilang sakit. Itu tandanya apa? Tak ada. Saya ada kejut. Itu dia panggil sihir lah. Sikit lah. Ataupun black magic lah. Okey, black magic ni dia takkan berhenti. Selagi kita sakit, dia diam. Tapi bila kita dah baik, dia buat lagi. Harap-harap lepas buat ni, dia tak buat lagi lah. Pasal pun macam tadi uncle tadi. Kalau tengok dia lagi teruk akak gini, dia lagi semua kulit dia kecut-kecut. Semua kering. Satu badan. Satu badan ni. Barang sihir dia. Sikit lah. Mana teruk? Dia punya tu. Dia punya tu. Habis semua ni, satu badan habis. Saya sakit aja terus sakit. Tinggal lagi sakit. Malam tak boleh tidur. Tengok pukul 2 bang, sekejap aja tidur. Pukul 2 bangun main handphone aja. Tak dapat tidur. Tidur tak boleh. Sama tadi uncle dulu sama tak boleh tidur malam. Dia pun cakap apa sama tidur. Tak boleh tidur macam mana tidur. Yalah, betul. Okey. Sini kita cara kamu Google kamu tak tengok YouTube saya, nanti Tak balik boleh. boleh tengok YouTube. Oh, ya, okey. Adam M Isa, nama saya lah. Adam M ISA, jarak-jarak lah. Adam jarak M jarak ISA. Ataupun Tabib Adam M Isa ataupun Radin Tabib Adam. Boleh tengok dalam YouTube lah cara rawatan kita. Okey, sini contoh. Badan berat. Ada. Berat. Okey. Sini cara rawatan buang saka dengan rawatan sihir-sihir ni 300 seorang. Kalau mahal abaikanlah, tak payah rawat lah. Tapi kalau mau buang sihir semua ni dengan saka-saka 300 seorang. Boleh tak boleh? Tapi ini berhasil dia. Kalau saya nak pernah cerita berapa. Boleh ni. Ya, itu dulu dan nonton. Dia tak perlu berapa. Apa perlu anda ngeringi? Ada parmilana penunan kawan. Ini mikrofon dah.
Okey. Boleh? Boleh. Okey. Tangan taruh macam you dalam hati, you sembahyang, you punya sami. You punya Tuhan lah. Saya buat cara saya lah. Nanti you rasa ada benda keluar macam angin gitu. Okey. You sembahyang dalam hati ya. Okey, silakan. Bismillah. 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 Rasa apa? Rasa angin gitu. Keluar. Itu benda-benda negatif lah, sihir tadi. Rasa ringan tak sekarang? Balas sekali. Ringan. Okay, ini cara rawatan kita bang Okey, contoh banyak tempat cara rawatan tak sama. Sini kita tak ada pegang, kita pakai tarik. Tapi ringan tak? Sakit tak? Kita cuba bangun jalan. Sini aja. Tak, okey. Bangun jalan dulu, ringan tak badan? Ada. Ringan. Okey. Okey, tapak kaki masih kebas-kebas lah. Bismillah. Ada kencing manis tak? Ada. Berapa bacaan dia? Ada 10, ada kadang-kadang 9. Oh, tinggi ya? Tinggi. Okey, ini air herba. Ini air herba. Untuk kencing manis boleh, darah tinggi, semput. Kita pun ada jual produk dia lah, herba. Ya, ya. Okey, bijak. Pelan sikit. Tinggal sikit. Di sini juga banyak kuat sikit. Ini sikit kurang. Okey. Sekejap lagi. Hilang. Tak hilang, kurang saja. Kurang. Ini sini aja ni macam. Daripada sini ke bawah lah. Bawah. Bismillah. 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 Bijak lagi. Balik dengan pir ke. Ada berikut. Ada. Okey, itu bekas-bekas kencing manis lah. Pasal apa juga bacaan 9, 10 kan, sudah tinggi. Tapi dulu tadi yang rasa tebal dah kurang betul. Nah, ni kurang dia punya kencing manis. Contohlah. Kita ada jual herba. Herba ni RM70 lah kalau mau beli. Kita ada tadi sudu. Contoh cara bancur dia yang you minum tadi. Cuba minum tu. Kasi habis. Anti kasi habis nanti. Itu untuk kencing manis pun bagus. Tinggi, semput, gaut. Ini kalau you beli ni produk, ini saya beli produk sendiri. Ini kira banyak kan. Guna jari macam rata.
masuk 500 ml punya air, minum pagi petang. InsyaAllah nanti kerja manis turun. Bila kerja manis dah turun, darah tinggi apa sakit dah tak ada, cuma 1 minggu minum 1 kali saja 1 botol. Untuk mencegah. Oh, cakap. Jangan tunggu dah sakit baru apa. Minum lagi lah. Okey, ringan tak badan semua? Badan ringan, tapi tetap aja. Tu Kurang sikit je. cuma kita dah minum herba, kasih kerja manis tu. Okey. Malam ni contoh, ni suami Kalau aunty tidur sampai pagi tak bangun jangan kacau. Pasal dia balas tau. Dia seorang lama tak boleh tidur kan. Dia tidur. Tidur je terus. Tapi tengok-tengoklah ada nafas tak ada nafas. Tapi dia akan tidur lama insya-Allah. Satu lagi dia punya anak perempuan ada kawan dengan lelaki lah. Okey. Tak suka dia. Siapa tak awak tak suka? Saya memang. Hmm. Jadi macam mana ada gambar semua. Nak cerai dengan dia. Oh. Dia baru kawan lah. Kawan. Telefon aja kawan, tak jumpa satu kali dia orang pergi di Bali ada jumpa. Bapa pergi tengok tak suka. Tapi dia orang telefon aja cakap. Okey. Dia orang Dia orang Ipoh. Ipoh. Itu lelaki Ipoh lah. Dia first saya nak tanyalah kamu sebagai bapa dia kan, ayah dia, apa sebab you tak suka? Dia tak ada pekerjaan yang Tak ada betul. kerja. Dia part time lah. Dia nak untuk poket money dia kerja. Oh. Tak dia diam. Baik. Kita boleh buat cara dua-dua lah. Contoh. Dulu tak suka lah. Cara tu contoh satu orang RM50. Itu orang 100 lah. Kita buat, kita pisahkan. Pisahkan dia. Itu tujuan dia betul. Betul. Okay. Tapi kalau dia suami isteri tak boleh pisahkan. Pasal apa? Dia sudah kahwin. Kena faham Jangan ingat wah sini orang. Semua isteri pun kasih cerai boleh, tak ada, kita tak buat. Tapi kalau kawan, okey, contoh pasal Dia apa ada telefon ada cakap. Satu kali juga jumpa dia di balik bapa pergi yang jumpa tu. Dia pergi tengok pun rumah pun tak baik. Dia tak ada kerja macam mana kasih anak. Dia kasih ke anak makan Nanti lah. dia pergi kahwin, kita boleh kasih kahwin. Nanti sana susah, siapa sakit. Betul, nanti mak bapak minta duit. Itu aja kita tak nak suka. Kerja, ada kerja tak apa, dia kerja pun tak ada. Anak ada kerja lah. Anak kerja sini Melaka. Okey, minta gambar dia. Apa dia? Kasih cerita lah. Cerita. Nurul dah tu na. Ini nama dia. Wikneswaran. Tak apa, tak mau sebut nama. Okey, dia akan lama-lama slow dia akan putus. Pasal apa? Dia sudah kawan lama. Hari-hari berbual. Nanti dia akan lama-lama slow. Kamu jangan marah dia dululah, tengok dia pergerakan. Memang sekarang saya tak marah dia. Dia ngapa lagi panggil Pasal apa? Kalau tengok dia ni pun kalau tanya saya pun lah, dia kurang baik lah. Lagi satu, dia violent. Mainan memang tak suka dah dulu. Aku tengok dia pun kaki.
Tapi dia kata ni 18 hari bulan ni dia nak datang main. Nak jumpa macam mana je? Dia datang tak apa, datang lah. Dia cakap lah cara baik. Dia cakap lah, you cari kerja tetap. Macam you kata tadi lah, kalau you kerja pun tak betul, tak tetap, nanti siapa nak kasih makan anak saya? Nanti ada anak lagi, siapa nak kasih susu, pampers? Takkan nak minta mak bapak. Kita ada anak sayang-sayang, nanti pergi sana susah, siapa sakit Jadi kamu pun lagi tension, press, dapat depres. Bapak juga tipu. Jadi, Bapak sayang, banyak sayang. jadi kena bagi tahu dah. You first kena tanya dengan anak perempuan kamu. Ya. You nak nikah sama dia boleh, tapi first dia kena kerja tetap. Cakap sama dia elok lah. Kedua, you kena cakap, nanti misal kata dia tak kerja, you kerja, dia ambil you punya duit, dia enjoy. You duduk rumah, you kerja, mau kasih mati, kasih dia makan. So dia fikir tu betul lah. Sekarang you cinta semua cantik. Dah kahwin nanti baru you tahu dia punya true colour. Ya, true kan. Betul. You kena cerita sama you anak. Boleh pisahkan. InsyaAllah. Cuma first you kena pisah. Nasihat anak you jugalah pasal apa? Dia yang suka. Kita sudah buat dia, sudah ni. Cuma misal kata you tak boleh cakap dia terus drastik lah. Cakap pelan-pelan dulu. Kasih dia fikir. Kasih contoh, tengok orang lain yang laki malas kerja, apa jadi? Contoh kedua, laki suka pukul bantai, apa jadi? Ketiga, nanti dia suka enjoy, you dapat duit, kasih dia saja. Apa you nak jadi? You kasih dia satu gambaran lah. Kasih dia satu picture, what going to happen dengan dia nanti. Orang India panggil apa? Adija. Nanti dia jadi punchback. Dah banyak nasihat dia, tapi dia macam tak nak ambil tahu. Dia cakap, dia Bapa cakap tak mau dengar. Macam mana? Pasal apa? Bila dia bercinta, ini orang cinta kan, semua manis bagi dia. Sebab tu cakap tadi, sudah cerita dia pelan-pelan. You jangan, sebab awak ni besok you cuba tanya dia, kasih dia masuk kat otak. Sekarang dia sudah, dia sudah buat rawatan kan, dia akan lupa pelan-pelan. Dia akan, you cerita nasihat dia akan masuk. Cakap pelan-pelan dulu lah, kasih dia. Pasal apa? Sekarang dia lagi cinta. Cakap pelan-pelan. Cakap ni, cakap pasal masa depan. Ni jangan cakap sekarang you shock semua cantik. Contoh cakap sama dia, you nampak kereta model baru keluar. Cantik. Ayah mau beli. Sudah beli, nanti dapat lagi cantik. Lagi mau beli itu. Ini tak mau you pakai, Pak. Faham? Betul. You kasih dia satu example lah. Ji, saya bawa itu limau, garam. Okey, itu limau, garam. Okey, nak bikin boleh. Berapa cikgu ke rumah ni? Ini versi non sobrang. Lu சொல்லுங்க. Okey, ini limau, garam, apa-apa ni lah. Okey, kalau limau, Itu sih. okey, sini kita tak pakai limau. Orang ni limau, selalunya orang India buat sembahyang kan. Ada orang Melayu pun lain dia cara ubat dia pakai limau. Sini tak ada. Okey, garam ni saya bikin. Contoh you masak. Saya gunakan ni untuk dia makan nanti kan. Untuk dia makan itu garam, nanti dia jadi lama-lama dia lupa tu lelaki lah. Bismillah. Bismillah. Okay, bila garam ni sudah bikin dia masak kan. Jangan nanti you makan dinner tengok anak makan jadi tak jadi. Macam biasa je. Biasa je. InsyaAllah dia akan lupa. Pelan-pelan. Boleh selamatkan. Bapa juga banyak takut. Dia sayang Bapa. Bapa tak ada marah, saya ada marah. Okay, Bapa banyak sayang. Sekarang dia, Bapa cakap tak mau dengar. Dia akan pelan-pelan lupa insyaAllah. Cuma sebagai keluarga, nasihat dia pelan-pelan. Kasih dia contoh. Sekarang you sayang betul. Nanti sudah nikahwin, dia tak mau kerja. You tanggung dia. Contoh cakap dah itu. Saya dah beritahu dia, awak 90% awak buat. Kalau kahwin dengan dia. Kedua, contoh.
itu duit dia mau pergi enjoy sama kawan. You tinggal rumah. Dulu saya ada kes ni India macam ni. Sama. Anak kerja kasih laki enjoy. Kawan main motor sana sini. Itulah Tapi kita dia orang takut. rumah kerja seorang. Ya, boleh kucing. Ada. Kita sini apa bangsa pun kita rawat. Pasal ini kita tolong masyarakat. Jadi kena nasihat dia elok lah pelan-pelan. InsyaAllah nanti dengan garam dia bila makan dengan makanan lauk-lauk tadi, dia akan pulih lah pelan-pelan. Tapi benda ni bila cinta nak putuskan bukan senang. Tapi dia akan makan masa, lama-lama dia akan tak suka. Lepas tu jangan cakap pula tak ada telefon tu omelette lah. Jangan tanya lagi kan. Sampai you tanya nanti dia ingat balik. Ingat balik. Lupakan diam sudah. Contoh, nanti dia kena lain omelette pula. Ya kan, jadi you kena scan lah juga kan, kena interview. Boleh jadi menantu ke tidak ke kan. Takut nanti sama juga tak nak kerja nanti. Bila nak duit baru pergi kerja part time, lepas tu duduk rumah. Kan? Susah lah. Siapa nak tengok anak susah betul? Kita nak semua anak senang. Lagipun dia jauh Ipoh. Nanti kita sudah tua. Nanti jodoh ni tak kira janji Malaysia. Kalau pergi yang ada kahwin Kerala pun ada, India. Lagi jauh. Bawa bini pergi sana. Dah engkau lagi jauh. Nak pergi tengok kapal terbang berapa ribu pergi balik. Jodoh jangan kira janji dia Malaysia atau Singapura, Asia okeylah. Asia okey lah. As long you tak naik kapal terbang. Tapi kalau contoh lah, dia dapat doktor India. India sana tau. Macam? Contoh. Doktor dia pasal tak apa. India pun kita pergi. Tak boleh lah. Ada kerja mah. Ya, tapi mereka tadi. Ini kita tak suka pasal dia tak ada kerja. Betul-betul tak kerja. Ya, sebab tu kat tadi 18 tadi mau datang kan. Lagi dia pun minum. Nasihat dia. Kerja. Dia kena cakap cara baik lah. Pertama, you nak anak saya. Pertama, you kena kerja tetap. Kedua, minum kalau boleh jangan minum. Saya rasa kamu pun tahu bila orang minum mabuk apa jadi? Dia jadi ganas tau. Betul. Nanti bini pun dia pukul. Itulah kita takut. Sebab tu kena nasihat anak kamu. Misal kata dia mabuk apa kamu nak jadi. Saya tengok gambar dia pun anak pun kecil saja. Betul. Itu Kalau lelaki sama besar. je bang. Dia tinggi. Ya. Jadi cakap elok-elok sama tu lelaki. Kerja. Pertama you kerja tetap. Kedua you jangan mabuk. Saya tentang dia, saya satu benda pun tak tanya dia. Pasal saya tak nak. Dia dah tahu. Ingat dia Ini dulu kalau datang first tadi you kena nasihat anak you dulu. Dia pernah datang rumah you ke? Belum. Lelaki ni. Belum. Ini dia 18 hari lagi. Dia cakap dia nak datang. Dia nak tunang. Macam mana? Saya cakap tadi first you nasihat anak you dulu. Ya. Okey, anak you dulu kasih dia faham. Bisa kata anak you cakap dia tak mau. Dah senang. Faham? Pasal apa you kena nasihat anak you betul-betul. Sekarang ni dia dalam alam percintaan. You kasih dia gula-gula pun dia cakap manis. You kasih dia batu pun dia cakap manis. Pasal apa dia dalam cinta. Tapi dia tak tahu pasal apa. You kena cakap orang dalam bercinta janji semua manis. Betul. Dia nampak semua yang semua betul. Nanti dah kahwin baru tengok true color. Itu harimau ada stripe kah, hitam terus kah, biru kah, coklat ke, baru dia keluar. Baru you nampak dia ini claw semua keluar, dia tarik semua keluar. Kalau ada tanduk dia keluar tanduk semua, baru kamu nampak. Sekarang dia semua cakap sweet. Sekarang budak banyak susah. Itu pun dia kenal macam handphone aja, Facebook. Facebook lah. Facebook, TikTok semua kenal. Ramai sekarang dia macam memang dia tu. Nanti sudah lagi kahwin. satu lah kita dalam Islam kita ada solat tahajud, solat taubat. So dia sembahyang minta tunjuk sama you Tuhan. Bolehkah ini lelaki jadi bakal suami dia? So dia sendiri sembahyang. Contoh dia sembahyang hari-hari. Lepas tu dalam mimpi dia akan nampak. Kalau tak nampak ini orang berarti you Tuhan tak kasih. Kalau nampak berarti Tuhan kasih. Tanya you. Sudah dia sembahyang sendiri. Okey. Boleh.
Bapa Jadi kalau dia percaya pada Tuhan, dia kena respect lah. Respect lah. Betul tak? Kalau dia lawan, dia terima nanti balak dia. Balak dia nanti berana lah. Mana lah apa lagi? Pasal Tuhan dah bagi tunjuk, tak boleh. Berarti jangan lawan. Faham tak nanti? Cakap sama dia elok-elok. Sekarang sembahyang 3 malam berturut-turut, lepas 12 malam sembahyang. Minta pada pihak Tuhan, Sami, boleh tak ini lelaki jadi you punya bakal suami nanti? Sampai mati. Kalau cakap kekal, 1 hari pun kekal, 1 bulan pun kekal, 1 tahun pun kekal, 10 tahun pun kekal, tapi nanti akan berpisah, cerai. Kena mohon boleh kekal sampai mati tak? Adakah ini lelaki akan jadi suami yang baik? Sama ada ini suami akan kaki pukul, kaki mabuk, kaki judi, kaki enjoy, semua kena mohon. Baru Allah Tuhan you tunjuk. Kalau ada gambar dia berarti boleh, tak ada gambar dia berarti tak boleh. So dia sendiri. Dia kena percaya pada Tuhan you lah. Betul. Hindu ada Tuhan sendiri kan, Islam ada Tuhan sendiri, Cina pun semua bangsa ada Tuhan sendiri. Jadi you kena mohon pada Tuhan direct. Saya tengok dia anak you orang baik. Dah baik juga sekarang sudah cinta, dah baik. Sebab tu Bapa apa cakap pun tak mau dengar. Sebab tu bila kita belajar, dari kecil kita ajar dia, dia dengar kata kita. Tapi bila cinta, mak bapak pun dia boleh buat. Betul. Bagus. Tak apa, bila kita dah buat, you yakin pada pihak Tuhan, kasih dia minum makan hari-hari tu, lepas tu sudah sembahyang. Malam ni balik ni saya cakap, boleh tak you sembahyang malam ni, you minta tunjuk pada Tuhan, boleh tak dia kekal sama you sampai mati. Kedua, mohon sama you pada Tuhan, sama ada dia kaki mabuk ke tidak. Ketiga, sama ada dia dah kahwin nanti tak mau kerja. Keempat, dia dah kahwin, dia kaki enjoy. Kena minta ni sembah pada Tuhan. Kalau Tuhan dah tunjuk tak boleh, jangan lawan. Tuhan punya petunjuk. Dah tunjuk lah. Ini bukan tanya mak bapak lah, saya tanya dia sendiri, tanya Tuhan you sendiri. Kena pakai Tuhan lah. Kalau dia anak yang baik, dia mesti dengar. Lepas tu jangan lawan. Kena percaya. Umpama kalau tak ada jodoh, cakap dengan lelaki, cakap kita tak ada jodoh. Ataupun bawa dia pergi kuil, jumpa Sami. Tunjuk ini orang. Bawa dia sekali dia anak. Ini lelaki boleh tak jadi dia punya suami nanti. Dia akan cerita, Sami pun tahu. Dia pun tahu. Saya tengok pun saya boleh baca dia punya karakter. Cuma nanti kamu jangan cerita sama dia lah. Sama tu lelaki kan. Saya suruh tengok gini. Tu jangan cerita. Nanti jadi gaduh. Cakapnya. Cuma cakap dengan anak kamu, sembahyang pada Tuhan kamu. Itu saja. Kalau dia percaya pada Tuhan, dan kalau dia sembahyang dengan orang, dia kena dengar apa Tuhan cakap sama dia. Apa yang Tuhan tunjuk, kena ingat lah. Pertama, dia jodoh boleh sampai tua tak? Sampai matilah senang cerita. Kedua, kaki pukul tak? Kaki mabuk tak? Kaki judi tak? Kaki enjoy tak? Dia 5 minta dia. Tunjuk dengan Tuhan ni. Jadi kalau contoh dia tidur, Tuhan tak ada kasih gambar dia. Berarti blank. Berarti jawapan dia tak ada. Besok malam mohon lagi, blank. Berarti Tuhan tak kasih. Masuk hari ketiga, 3 kali 3 malam pun tak ada. Berarti Tuhan tak kasih. Kalau ada muka dia 3 malam tu terus boleh. Itu yang ada muka dia baru diizinkan. Tak ada blank berarti jawapan dia tak boleh. Dia jangan lawan pula. Mau juga. Dia mau juga dia terpaksa lah. Jadi nanti jadi masalah, baru dia faham. Nak tanya satu lagi. Dulu saya beli satu rumah dekat Muar. Jadi bila nak buat apa sembahyang dekat rumah tu, ada orang tabur abu mayat. Itu yang jadi hal terus saya habis tak boleh buat apa. Tu drop lah. Terus drop sampai bankrupt lah dia. Masya Allah. Jadi saya duduk sini pula sekarang tiba-tiba empat orang saya bini ikut termasuk dia. Empat orang semua habis tak dapat kerja, habis kerja. Tiba-tiba kena pergi. Dia tiba-tiba kena pergi. Dekat rumah Muar kan? Ni dulu Muar. Sekarang dah jual lah tu rumah. Dan juga tu. Okey. Jadi yang kamu cerita ni pasal diri you. Betul. Diri you rawatan lain harga. Yang saya cerita pasal isteri dengan anak. Dia kena, bukan rawat. Saya dah tanya yang dia kena ni pasal tu ke? Okey, betul bersangkut paut. Pasal kebawah tu Bersangkut paut.
Orang dendam sama you. Dendam. Apa punca dia saya tak tahulah. Orang dendam, dia attack you tak boleh, dia attack isteri kamu. Tapi insya-Allah balik dia boleh tidur. Macam uncle tadi dia cerita, malam pukul 12 katil ternaik tau. Ada. Katil terangkat tau. Kenapa? Memang ada dia. Dia cerita, ni bukan saya bohong. Nanti boleh tengok di YouTube dia. Orang main Ada sihir. kes macam tu, saya ada banyak ni menonton berita tu. Memang ada. Ini betul, bukan bohong. Memang naik sampai atas. Dekat pada dinding pun. Kerana orang tak cerita tak percaya. Sama juga anak kamu kena fahamkan dia. Jangan langgar apa Tuhan cakap. Apa cakap dia boleh langgar. Tuhan cakap nanti dia akan makan balak dia. Musibah. Jadi yang cerita tadi tu, benda tu ada lagi ke? Okey, benda Jadi tu dia dengki kita kan? kalau tak ada takkan dia sakit lagi. Sakit lagi. Nampak tak? Jadi betul dia sentiasa memerhati pergerakan kamu. Faham? Jadi dah okey, tak ada sakit kan, betul? Nanti doa-doa lah supaya dia tak buat lagi ya. Tapi kalau sakit lagi berarti dia hantar lagi sihir. Ini ke je ya, sekarang orang dengki kita. Dia takkan nak pergi buat lagi. Benda tu dah sekali buat, dia memang ada sini ke? Bila orang simpan dendam, nak kasih kamu terus sampai bila-bila sakit, betapa bankrupt tu tak boleh bangun, tak boleh naik lagi. Umpama dia dendam sampai mati, apa you nak jawab? Dia tak mau, you tak boleh, you gini dia bantai bini, tak bini nanti anak pula. Dia contoh buat. Supaya bini asyik sakit, you asyik berubat. Betul? Jadi duit kamu habis pada berubat dengan isteri. Itu cara dia buat. Apa masalah kamu berdua saya tak pastilah tapi yang dia cuma sakit hati pasal kita sudah beli rumah. Itu yang dia sakit hati. Sebelum tu dia cukup baik dengan kita, dia memang banyak tolong kita. Bila kita beli rumah je dia dah. Okey, itu dia panggil sakit mata lah, sakit ain macam Melayu dia panggil ain, mata lah. You susah pun dia tak suka, you senang pun dia tak suka. Ini sakit. Ni semua hati ada iblis setan. Tak boleh tengok orang susah ke orang senang ke, tak boleh lebih pada dia. Itu cerita dia. Dia tak boleh tengok orang lebih lah. Dia nak you susah je dulu dia tolong, susah. Jadi ini boleh sekatkan ke tak boleh? Okey, tadi aku dah buang tu. Cakap tadi, bila dia tengok isteri kamu baik, nak sekat dia macam mana? Contoh, kita sekat dia. Dia pakai bomoh lain. Kita sekat bomoh ni, dia pakai bomoh lain. Tapi ini dua orang ni, laki dia sudah mati. Tinggal bini dia pun dah tua. Okey. Contoh, dia ada anak tak? Anak dia. Dia akan pesan, kau bikin ni orang sampai bila-bila. Sampai dia mati. Ini orang hati jahat, hati setan iblis ni, dia boleh buat perjanjian macam-macam. Tak boleh tepes lah. Nak tepes kena belajar ilmu. Nak belajar ilmu pula kamu kena agama Islam. Maaf cakap lah, kamu baru first time datang sini, baru kenal saya. Saya sudah rawat orang 29 tahun. Lawan sihir. Okey. Bomoh, dukun pawanya, amal-amal ilmu hitam semua saya cabar. Jadi kita kena ada ilmu. Bangsa Melayu semua senanglah belajar pasal apa, kena baca Quran. Dalam kena amal lah. Jadi kalau kamu Hindu nak belajar, nak tepis macam mana? Jadi kena jumpa sami-sami kuil, minta apa-apa dia punya mentera lah, bacaan-bacaan dia untuk elakkan daripada kena sihir ni lah. Itu satu cara saja. Masing-masing agama ada cara dia kan. Pergi mohon lah, minta lah ilmu-ilmu dengan diorang untuk lawan sihir-sihir ni, jin-jin setan iblis ni. Ada orang bela ni apa, Toyol dia curi duit. Saka ni ni keturunan. Saka ni keturunan daripada kita punya nenek moyang dulu. Jadi dia punya keturunan dulu dah moyang kita sudah janji, kau jaga anak cucu cicit. Jadi kamu mengandung saja, dalam kandungan sudah ada tu saka. Jadi baby tu keluar, anak perempuan dah ada saka. Nanti dia kahwin, ada anak lagi, anak dia pun ada saka. Semua 90% manusia semua ada saka. Semua orang ada saka. Cuma ada saka jahat, ada saka tak jahat. Ada saka pemarah. Orang cakap sikit, pora, pergi dah, yena dah, pega. Dia tu jenis pemarah. Saka dia. Yang ada saka
tak mau dengar cakap orang, aku tak mau dengar kau cakap. Dia saja betul. Ini semua saka. Yang ada saka diam. Tapi tak boleh buat apa. Kena sihir pun contoh gini, dia boleh buat apa? Dia diam saja. Dia cakap suruh jaga je lah. Dah. Ini macam-macam cara lah saka. Ada kawan saya, dia kata dia cucuk ni apa ni. Kasi dia makan darah. Betul. Dia toyol. Dia toyol kan? Toyol selalu isap ibu jari kaki. Okay, saka ni contoh kan tadi saka ni banyak cara. Ya, kalau hantu raya selalunya perempuan lah, nanti lebam biru. Time tidur tu isap darah. Itu hantu raya. Yang ada saka tak tahulah abang punya zaman, yang ada orang Melayu lah ni, cerita orang Melayu kita lah yang saya pernah nampak kecil-kecil. Dia taruh pisang, taruh beras kunyit, taruh berteh, taruh buah pokok, taruh tepi sungai ke tepi laut ke, kasih hanyut ke, tu kasih dia setan dia makan lah. Tu saka dia makan. Tapi tak guna benda ni untuk apa? Tak guna. Akan dia saka tu akan makan diri. Bila dia kita tahu lah mak bapak kita dah mati, saka ni kita tak kasi makan. Dia makan anak bini lah. Betul. Pasal apa dia tak ada makan? Dia makan lah. Contoh kadang-kadang mak cakap, kita dengar anak kita ke, diri kita ke, pergi hospital, darah merah dah tak ada. Tinggal darah yang putih. Dia panggil, doktor hospital panggil leukemia. Tapi itu sebenarnya saka dah isap darah kamu. Contoh masuk hospital, masuk 4 pain darah pun hilang. Mana pergi? Saka yang sedut darah tu. Kalau tu kena faham. Ini alam-alam mistik lah, alam yang tak nampak, alam gaib. Tapi kalau orang faham tentang alam gaib, senang, boleh percaya. Yang tak percaya, contoh macam ni. Contohlah kamu isteri sakit, Google cari perawat. Betul. Tapi kalau you tak percaya, kalau contoh ada jiran cakap, kau pergi sini tempat Tapi Adam. Dia bilang, saya tak percayalah. Saya lebih percaya hospital. Pergi hospital, tapi tak baik-baik. Mak cakap, saya bawa gini, ringan tak badan semua? Hilang sakit tak bisa-bisa? Sikit ada sikit ni. Tu sikit kerja manis. Nanti ada rezeki beli herba, minum. InsyaAllah kerja manis kamu akan turun. Jadi kita datang beli. Boleh beli dekat pipi dada pun ada jual. Dia short form pasal kita ada TikTok, tak boleh cakap tu sebut. Okey. Pipi dada tu. Okey. Apa nak pesan kepada masyarakat India ataupun masyarakat Malaysia ataupun yang mana yang menonton YouTube kamu, apa nak nasihat tentang sihir ni, tentang sakit kamu ni? Apa nak nasihat? Supaya jangan sihir orang, kan? Umpama jangan dengki-dengki, kan? Asal dengki yang ni baik. Perasaan asal dengki. Okey, tak ada apa-apa saya cakap lah. Okey, saya buat penutup. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Salam sejahtera kepada dua pasangan suami isteri ni yang datang daripada Bukit Katil. Okey. Jadi saya nasihat kepada penyihir di luar sana, tobatlah kamu sebelum kamu tak sempat tobat. Ingat, azab api neraka malah dahsyat, itu janji Allah pasti. Antara jin, setan, iblis dengan kamu punya penyihir dan juga punya penjuru sihir, kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin, setan, iblis. Kenapa? Kamu yang manggil jin, setan, iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Dan anda yang baru follow TikTok saya, jangan lupa YouTube saya, Habib Adam Emisa, Raden Tapi Adam. Ya. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng dan komen yang positif. Yang negatif saya tak layan. Jadi kepada anda di luar sana, mana yang sakit saya doakan cepat sembuh, mana yang tak ada jodoh dapat jodoh, yang tak ada kerja dapat kerja, mana yang susah jadi senang, yang senang lagi senang, dan kaya lagi kaya, dan senang lagi kaya. Jangan lupa derma kepada siapa? Daripada yang terdekat, derma pada yang jauh. Ingat, pada anda di luar sana, jika kamu tahu di mana rumah-rumah penyihir, hubungi saya 019 216 9911 untuk saya hubungi penyihir tersebut supaya saya tarbiyahkan dia supaya dia bertobat. Jika dia ingin bertobat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kenapa? Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Sakti, Maha segala-galanya. Hidupku matiku kerana Allah, kun fayakun. Jadi jangan lupa zikir di mana dalam hati, bukan di mulut. Di mulut atau jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh bukan jasad. Orang yang main sihir pakai roh bukan pakai jasad. Dia roh sakit, jasad akan sakit. Maka dia betul, jangan lupa serahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun telah kemudian jangan lupa salawat salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Tining wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Bye bye.